Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua fans Harimau Malaya? Macam biasa, setiap hari kita akan bertemu lagi untuk preview perlawanan-perlawanan pilihan Piala Dunia Qatar 2022. Dan hari ini kita bawakan kepada anda perlawanan dari Grup F melibatkan pasukan Croatia dan juga Belgium. Dua nama besar dalam kejohanan peringkat antarabangsa. Dan yang bestnya, kedua-dua pasukan ini sebenarnya pada edisi lepas iaitu World Cup 2018, Belgium dikalahkan oleh Perancis pada peringkat separuh akhir, manakala Croatia dikalahkan oleh Perancis pada peringkat akhir. So, Belgium tempat ketiga dan Croatia tempat kedua. Nampak kedudukan dia orang memang hebat. So kali ni dia orang diletakkan sama dalam grup F. So mereka terpaksa bertembung sesama sendiri malam ini untuk menentukan siapa yang bakal layak ke pusingan top 16. Kalau kita tengok persembahan Croatia daripada awal perlawanan pertama, mereka hanya sekadar mampu mencatatkan keputusan seri kepada Maghribi. Kalau tanya aku, actually game tu lebih highlight kepada Maghribi lah. Sebab dia punya passion, dia punya gameplay, dia punya semangat, orang macam respect dekat Maghribi lah. Tapi untuk perlawanan yang kedua, Croatia walaupun bermula dengan agak perlahan, didahului oleh pasukan Canada. Pada 67 saat je permainan, dia orang dah skor dah. Tapi mujur lah, mereka tak panik, tak melatah. So dia slowly build up balik dia punya game dan dia dapat menang dengan jaringan 4-1. Satu kemenangan yang sangat meyakinkan. Berbeza pula dengan pasukan Belgium. Pada perlawanan pertama, mereka sekadar mampu menang 1-0 menentang Kanada. Walaupun menang, tapi ramai yang perkatakan gameplay diorang dalam tu sangat tidak meyakinkan. Tak jumpa kehebatan player-player yang hebat di peringkat kelab ni. Tak nampak mereka pamerkan kehebatan mereka dalam perlawanan tersebut. Dan perlawanan kedua pula dimalukan pula oleh pasukan Morocco. So, Morocco telah memalukan mereka dengan jaringan 2-0. Bukan setakat kalah tu je, konsekuen dia tu yang lebih besar. Setelah mereka kalah, berlaku rusuhan dekat Brussels sana dan juga impak negatif dia sampai ke dalam pasukan juga. Dikabarkan tamat perlawanan tersebut berlaku satu pergaduhan ataupun pergeseran lah antara dua otai dalam tu, Kevin De Bruyne dan juga Jan Vertonghen. Dan terpaksa, nasib baik ada Abang Sado. Abang Sado, Romelu Lukaku, dia yang tolong leraikan. Jadi impak negatif tu sampai bawa ke pasukan. Yang lebih mengeruhkan aku rasa maybe sebab statement Kevin De Bruyne yang mengatakan pasukan dia memang tak boleh pergi jauh sebab dia merasakan pasukan dia terlalu tua. So kita pun pelik kenapa pemain seperti dia mengeluarkan statement yang macam tu kan. Alright, so kat situ kita boleh nampak dia punya kehangatan perlawanan tu malam ni. Nampak macam mana betapa pentingnya untuk pasukan Belgium, sebab mungkin diorang pun pressure sebab diorang berada di ranking kedua dunia. So maybe itu pun bagi tekanan tambahan kepada mereka. Okay, untuk head to head record pertemuan antara kedua-dua pasukan ni iaitu Croatia dengan Belgium, mereka pernah bertemu sebanyak 8 kali sebelum ni. Adil, seimbang, tak ada siapa lebih, tak ada siapa kurang. Sebab mereka kedua-duanya pernah menang 3 kali. 3 kali Croatia menang, Belgium 3 kali dan 2 kali seri. Jadi rekodnya sama rata. Apa team news yang terhangat untuk menjelang perlawanan malam ini? Untuk pihak Croatia, penyerang asal, penyerang utama mereka iaitu Nikola Vjasic yang turun pada perlawanan pertama tapi terpaksa dikeluarkan akibat injured. Dah pulih dah daripada kecederaan dan sedia untuk menyumbangkan sesuatu kepada pasukan. Manakala untuk pasukan Belgium pula, of course suspended player dia iaitu Onana terpaksa melupakanlah hasrat untuk bermain dalam perlawanan ini. Dan juga kabarnya penyerang utama mereka Romelu Lukaku dah semakin hampir untuk mencapai tahap kecergasan yang penuh. Jadi mungkin khidmat dia boleh dilihat untuk perlawanan malam ini. Okay, apa yang diperkatakan dalam sidang media perlawanan ini semalam? Menurut jurulatih pasukan Croatia, Zlatko Dalic, dia akan turun pada hari ini bukan untuk mengejar keputusan seri. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk membawa mereka ke pusingan top 16, mereka tetap akan bercadang bermain dengan permainan yang intensiti tinggi seperti ketika menentang Kanada, dan mereka bercadang untuk menang dengan selesa. Dia tak nak ubahlah rentak dia, maksudnya dia nak teruskan momentum yang ada. Dan juga dia ditanya juga apa pendapat dia bila dengar berita ada berlaku ketegangan, satu paduan dalam pasukan Belgium. Adakah itu memberi kelebihan kepada mereka? Dan dia cakap, saya tak tahu pasal itu, saya pun tak pasti apa yang berlaku dan saya memang tak ambil tahu. Sebab apa yang saya tahu, Belgium adalah
pasukan di ranking nombor 2 dunia dan dibarisi oleh pemain-pemain terbaik dunia. Itu yang kita perlu risaukan, bukan perkara-perkara luar. Jadi saya akan pastikan player-player saya berwaspada dan bersedia untuk ancaman terhebat pasukan Belgium esok. Untuk di pihak pasukan Belgium pula, dalam sidang media semalam, Roberto Martinez of course takkan lari daripada soalan isu ketegangan sesama player dia lah. Dan bila ditanya apa yang berlaku sebenarnya selepas perlawanan tersebut, adakah betul ada pergaduhan, dia cuma cakap sebenarnya apa yang kita boleh perlihatkan adalah masing-masing tidak gembira dengan keputusan. Sebab bila ada player-player hebat dengan mentaliti juara ni, kekalahan tu adalah something yang diorang agak susah untuk terima. Cumanya kalau boleh diperbetulkan, dia kata dia dah banyak discuss perkara ni dengan player-player dan apa yang dia boleh simpulkan, mungkin salah satu kesilapan yang dibuat adalah dia bebaskan player-player ni untuk mendengar banyak anasir-anasir luar. Even sebelum sampai ke Qatar pun, banyak sangat daripada pihak media yang bagi benda-benda negatif, bagi pressure, buat statement yang mungkin di luar konteks. Jadi benda tu mengganggu fokus pemain-pemain. Dan mungkin dia state juga, ini adalah perlawanan pertama dalam kejohanan besar sejak dia bimbing Belgium lah, yang di mana pasukan tersebut kalah dengan 2 gol. Mungkin agak sukar diterima. Jadi kat situ berlaku ketegangan. Dan ada juga wartawan yang tanyakan dia tentang ketidakpenglibatan Lukaku. Adakah menjejaskan? Of course dia kata Lukaku seorang penyerang yang sangat berpengaruh. Leader juga dalam tim, dan bila dia main tu, dia akan bagi satu confidence tambahan kepada pasukan. So agak rugi bila dia tak dapat diturunkan. Tapi berita baiknya, selepas perlawanan dengan Kanada tu, dia ada main sikit ujung kan. Dan hari ni kemungkinan dia akan lebih banyak sumbangan lah kepada pasukan. Dia akan cuba gunakan Lukaku sebaik mungkin. Turut sama hadir dalam sidang media adalah pemain mereka, iaitu Timothée Castagne. Dia juga ditanyakan tentang situasi tegang. Dia cuma boleh cakap adakah perkara itu akan menjejaskan peluang pasukan. Dia cuma boleh jawab, dalam bola sepak setinggi Piala Dunia ni, setakat bersatu player harmoni dan bersatu tu tak cukup. Berapa banyak kamu sebagai player sanggup berkorban dan berjuang untuk rakan sepasukan, itu yang menentukan. Sebab kalau untuk peringkat tertinggi ni, mana yang sebelum game boleh happy-happy gelak-gelak pun, lepas game dia boleh jadi berubah. So dia kata untuk menangani masalah ketegangan ni, diorang sesama player dah banyak dah berbincang sama sendiri, buat team meeting juga. Dan dia kata dalam keadaan sekarang, dia percaya tim dia dalam keadaan baik dan bukanlah dalam situasi krisis seperti yang digambarkan oleh media. Juga dia ditanya juga tentang statement daripada Kevin De Bruyne tentang player yang terlalu tua tu. Dia cakap dia tak rasa yang KDB memang maksudkan player dia terlalu tua. Sebab dia kata kalau ikut pengalaman dia tengok tim-tim dekat Europe ni, age bukanlah satu problem. Contohnya pasukan Itali yang menang Euro hari tu pun, player-player dia memang dah tua dah dalam tu. Memang boleh katakan dah veteran sangat, tapi tetap boleh perform. So dia sangka mungkin niat sebenar KDB adalah untuk mengejutkan kawan-kawan dia yang tidur supaya pamerkan tahap permainan yang sebenar. Itu pada pandangan dia lah. So apa yang kita boleh expect pada perlawanan malam ini? Untuk camp Croatia, aku rasa tak ada apa pertukaran yang akan dilakukan sebab dia memang berada di tahap yang cemerlang. Kalahkan Kanada dengan permainan yang boleh kata memang padu lah. So buat apa? Tak ada sebab sebenarnya dia nak tukar. Mungkin dia akan turunkan kesebelasan yang sama supaya dia boleh mengharap dengan prestasi yang sama, intensiti yang sama, kelajuan yang sama untuk teruskan momentum mereka. Cumanya bila ada berita yang penyerang asal mereka, penyerang utama mereka Nikola Vlasic tu dah pulih, ramai tertanya adakah dia akan diturunkan menggantikan dia punya player yang menggantikan dia, iaitu Marco Livaya hari itu. Tapi berdasarkan perlawanan lawan Kanada, rasanya Marco Livaya dah buat kerja dengan baik. Aku rasa dia akan diturunkan sebagai kesebelasan utama sebab dia deserve dengan permainan hari itu. Dan kehadiran dia juga membuka ruang kepada Kramaric untuk skor 2 gol kot. So dia akan kekal main di tengah, Kramaric kanan dan juga Perisic akan bermain di sebelah kiri sebagai 3 serangkai striker yang akan membunuh pertahanan pasukan Belgium ni. Of course, bila cakap pasal Croatia, tak boleh lari daripada memperkatakan tentang kapten mereka, midfield veteran mereka, iaitu Luka Modric. Dia tetap akan mainkan peranan. Of course, kita tahu Luka Modric, walaupun umur dia dah 37 kalau tak silap aku kan, tapi permainan dia macam orang muda, masih boleh berlari, dia akan kontrol. Dia dengan Marko Kovacic, dia akan pegang macam pagar lah bahagian tengah tu. Mungkin kalau dia orang dapat
kekang bola serangan awal daripada Belgium. Lebih awal diorang dapat stop, dapat halang. Of course, pertahanan Croatia tak perlu nak bekerja keras sangatlah. Jadi kat situ nampak peranan mereka berdua di bahagian tengah. Untuk pasukan Belgium pula, aku rasa pertukaran cuma akan ada pada pengganti Onana sahaja. Iaitu mungkin, of course, calon terbaik Youri Tielemans lah. Cumanya ada gesaan dan kecaman daripada fans mereka yang mengatakan Eden Hazard tidak layak untuk berada dalam starting line-up. Sebab apa yang disumbangkan dalam 2 perlawanan sebelum ni agak biasa-biasa saja. Maybe kalau gesaan tu diterima oleh coach, mungkin antara yang akan dipertimbangkan untuk diturunkan mungkin akan gantikan tempat Eden Hazard dengan Trossard ataupun dengan Carrasco. Cuma pada jangkaan aku, coach tetap akan turunkan Eden Hazard, tapi mungkin akan dikeluarkan lebih awal. Mungkin. Dan of course, pertukaran untuk penyerang aku rasa Lukaku belum bersedia. Batshuayi akan terus main. Cumanya kalau keadaan mendesak, mungkin dia akan turunkan 2 striker untuk dapatkan gol. Itu satu kemungkinan yang sangat logik lah. Dan apa situasinya untuk kedua-dua pasukan ini layak? Okay? Of course, kalau yang ni aku kena baca lah. Sebab aku takut tersilap. Untuk Croatia, kalau mereka menang ataupun seri, mereka akan layak. Tapi kalau mereka kalah, mereka perlu harapkan pasukan yang dah tersingkir, iaitu Kanada, kalahkan Morocco dengan jaringan yang diperlukan. Jaringan yang cukup lah untuk bawa Croatia layak ke peringkat seterusnya. Bagi Belgium pula, tak ada jalan lain selain menang. Seri akan memadai, tapi perlu bantuan Kanada juga untuk kalahkan Morocco. Dan kemudian kena tengok juga jaringan yang dihasilkan berapa. Tapi kalau kalah, bermakna game over. Okey, itu saja preview kita untuk perlawanan Croatia dan Belgium. Jumpa lagi untuk konten yang seterusnya esok. Assalamualaikum. Bye-bye.